jangan ternampak adanya aku. Itu untuk kenali. Dia bagi dua saja ilmu yang terakhir kepada ayanda saya Mak Yusof Cik Wuk. Ni Tok Kenali. Ini gambar Tok Kenali yang betul ya. Ini Muhammad Yusof Cik Wuk, anak muridnya Tok Kenali. Ya. Saya Muhammad Syahri Muhammad Yusof. Ini Muhammad Yusof Cik Wuk, anak murid ini. Jadi Tok Kenali bagi kepada Muhammad Yusof Cik Wuk dua perkara yang terakhir. Dia bungkus dalam kain kuning lah, kononnya kuning kan baik. Apa perkara? Pertama dia tulis huruf Jawi. Jangan sampai terlihat adanya diri. Ini kata kunci. Kita buat azimat perkataan ini kepada anak-anak. Kita buat harta perkataan ini kepada anak-anak. Tulis dalam dompet, tulis dalam meja kerja, tulis dalam kunci, tulis di mana. Jadi satu perhiasan yang teramat indah. Ini harta peninggalan aku ini. Aku tak tinggalkan harta, kamu boleh jual harta aku. Tinggal kereta besi akan jadi buruk. Aku tinggalkan, jangan sampai terlihat adanya diri. Nak semayang, boleh semayang, tapi jangan kamu nampak adanya diri kamu. Nak puasa ya, boleh puasa, jangan sampai kamu nampak adanya diri. Nak bersyahadah, tak apa bersyahadah, tapi kamu jangan nampak, jangan sampai terlihat adanya diri. Macam tadi, la ilaha illa Allah. Mana ada lagi? Semuanya sudah terkubur. Seumpama garam sudah ku campak ke dalam lautan. Tak nampak lagi garam. Yang nampak hanya masin. Kerana garam tu pun masin sebetulnya. Ya. Yang kedua, dia bagi surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini ada tak ikhlas dalamnya? Tak ada kan? Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Cuba baca Qul Huwallah tu, ada tak ikhlas? Kenapa dipanggil surah Al-Ikhlas? Tidak diterima ibadah jika tidak ikhlas. Tidak diterima sedekah jika tidak ikhlas. Hari-hari malaikat ini, fiqahnya kata, bawa amal ibadah kita kepada Allah. Allah tengok, oh tidak ada ikhlas. Campakkan balik kepada orang yang buat itu. Kalau amalan yang tidak ada ikhlas. Besarnya ikhlas ini. Apa itu ikhlas? Cari dalam surah Qul Huwallah. Barang siapa yang betul-betul menghayati surah Al-Ikhlas, seumpama dia baca 6,666 ayat. Tetapi tuan-tuan tahu tak apa itu surah Al-Ikhlas? Baik, tulis surah Al-Ikhlas. Ya, tulis. Ini mustahak ini. Baik. 6,666 terkandung dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah, ringkas katanya, terkandung dalam Al-Ikhlas. Al-Ikhlas terkandung dalam Bismillah. Bismillah terkandung dalam huruf alif. Huruf alif terkandung dalam huruf ba. Huruf ba itu terkandung dalam satu titik. Itu dia punya sipin. Sekali lagi saja. 6,666 ayat terkandung dalam Al-Fatihah. Ini yang pokoknya. Ada lagi tu, tak saya sebutlah. Dengan kursi ke apa, Yasin, tak payah. Jadi surah Al-Fatihah terkandung dalam Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dalam Bismillah. Bismillah terkandung dalam satu huruf alif. Huruf alif itu terkandung dalam huruf ba. Huruf ba itu terkandung dalam satu titik. Jadi hari ini dah tanya Al-Ikhlas, Al-Ikhlas sajalah. Dah tak tanya. Baik. Jadi cuba bayangkan 6,666 itu tak perlu tuan-tuan baca. Kenapa? Terkandung dalam Al-Ikhlas. Jikalau kita faham. 6,600 dah ada dah situ. Kenapa kamu tak nampak? Baik. Ya sahabat-sahabat semua, siapakah di antara sahabat ini yang boleh pusing Kaabah itu, kata Rasulullah? Sekali pusing Kaabah, 3 kali khatam Quran. Rasulullah kata. Lalu Sayyidina Ali angkat tangan. Sayyidina Ali pun pusing Kaabah. Sahabat kata, mudah khatam 3 kali. Satu pusingan Kaabah, sudah dia. Membaca apa? Kata orang Kelantan. Membaca apa?
Aku baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dia mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kata benar. Benar. Bermaknanya 6,666 ayat tu terkandung dalam satu surah Al-Ikhlas. Besarnya surah Al-Ikhlas ini, barang siapa faham. Amalan untuk kenali 2 saja yang biasa diamalkan. Pertama, apa nama tadi? Al-Ikhlas. Yang kedua, selawat. 2 perkara itu yang dia buat amal sungguh-sungguh. Besarnya selawat dengan surah Al-Ikhlas ini. Apa tak besarnya? Semua terkandung di situ. Terkandung dalam 4 baris ayat saja. Betul tidak? Apa besarnya? Mula-mula dia kata apa? Qul huwallahu ahad. Apa erti dia? Tulis. Allah, tak usah tulis Jawi lah. Apa? Allah itu, Ustaz? Allah itu ahad. Allah itu satu. Katakanlah, aku itu satu je. Bila satu, tak ada bilangan yang lain. Kamu jangan umpamakan aku dengan lain. Kamu jangan sebut benda lain. Melihat Allah pun tak boleh. Melihat, kata Allah pun tak boleh. Aku tu ahad. Ahad. Meliputi aku tu. Ahad. Satu je aku satu. Kamu jangan sebut lain. Jangan tengok yang lain. Jangan nampak yang lain. Satu aku ahad. Allah. Orang tak faham lagi. Orang tak faham itu. Baik. Aku lanjutkan lagi katanya. Allah apa? Allahus Samad. Allah apa? Apa artinya? Allah lah tempat engkau bergantung. Tadi dia dah mengatakan, katakanlah aku satu. Apa artinya satu? Apa saja engkau sebut aku itu, yang keluar Allah Ahad tadi, aku itu satu. Apa yang terlapar di mulutmu tu aku itu? Apa yang kau lihat aku itu? Apa yang kau dengar aku itu? Itu menunjukkan ahad. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat engkau bergantung. Jadi selepas pada ini, kita jangan bergantung kepada suami. Kadangnya suami meninggalkan kita. Kita jangan bergantung pada isteri. Isteri boleh bersuami lain. Kita jangan bergantung pada wang ringgit. Pada satu hari kita akan miskin. Kita jangan bergantung kepada obat. Raja pergi berobat di London, berbalik mati juga. Raja tu kita ialah tak ada duit. Raja pergi cari obat di London, balik mayat, mati juga. Jangan kau bergantung kepada obat. Jangan bergantung kepada kesihatan. Gagahlah hari-hari, besok kena lumpuh. Jangan bergantung kepada cantik, buatnya aksiden, hengok muka duduk sini hidup. Jangan bergantung kepada makhluk. Jangan kau bergantung kepada wang ringgit. Jangan bergantung kepada untung baik rugi. Kalau rugi, nak bergantung kepada siapa? Bergantunglah kepada Allah. Macam mana bergantung kepada Allah? Suami cerai pun Allah. Isteri cerai pun Allah. Isteri cerai pula. Isteri tinggal pun Allah. Rugi meniaga pun Allah. Barang hilang pun Allah. Siapa yang hilangkan barang aku? Sebelum hilang, dia hilangkan dulu, dia mampu. Tu bergantunglah kepada Allah. Jangan bergantung pada kesihatan. Jangan bergantung pada kereta. Kereta baru, brek kuat ni, makan brek mesti berhenti. Yang mati-mati banyak tu kereta barulah tu. Tayar ni baru tukar, mati juga. Jangan bergantung pada brek. Jangan bergantung pada tayar. Jangan bergantung pemandu Formula 1 pengalu. Mati apa nama? Buat motor laju tu mati apa nama kan? Saya tak ingat. Formula 1 mati juga. Nombor 1 dia tu. Apa nama ya? Orang putih. Bawa kereta apa namanya? Bawa kereta mati tu. Formula 1 tu laju. Cekak mati juga. Mana kamu bergantunglah kepada Allah. Ini arti Allahus Samad. Kalau orang tak bayar hutang, alhamdulillah. Aku bukan bergantung duit. Aku bergantung kepada Allah. Bayarlah, tak bayar, alhamdulillah.
Kan senang kan? Rugi pun Alhamdulillah. Takkan senang itu. Tak ada duit pun aku ada Allah, Alhamdulillah. Allah Maha mengetahui. Dia tahu aku tak ada duit. InsyaAllah pada siapa bersyukur, aku bagi. Bersyukur artinya kita bekerja dengan Allah, aku bekerja untuk kau. Jadi lepas pada ni, marilah kita bergantung kepada Allah. Bergantung pada mata, buatnya rabun. Bergantung pada mulut, suara, buatnya sengit. Nak bercakap nasi pun bunyi benda lain. Ya, marilah kita bergantung kepada Allah. Itu arti Allahus Samad. Nampak bergantung. Bermakna di sini kita nak jadi hamba Allah yang betul, kita nak jadi makrifat yang betul, kita jangan bergantung kepada wang ringgit. Mungkin ini hari kaya, esok miskin. Ya. Mari kita bergantung kepada Allah. Aku tak bergantung kepada suami. Mungkin esok dia ceraikan aku. Dia kahwin lain. Suami hilang. Kita bergantung kepada Allah. Boleh tak hilang? Kita jangan bergantung kepada isteri. Mungkin dia mati, mungkin dia berlaki lain. Kita jangan bergantung pada obat. Obat, jangan bergantung pada obat. Mari kita bergantung pada Allah. Kita jangan bergantung pada jawatan, jangan bergantung pada wang ringgit. Mari kita bergantung pada Allah. Selepas ini, jangan takut selain pada Allah. Suami ceraikan aku, tak apa, aku ada Allah. Kita rugi, tak apa, aku ada Allah. Kawan semua minggirkan aku, tak apa, aku ada Allah. Jadi perempuan-perempuan yang tak ada suami, tak apa, kamu tak ada suami, engkau ada Allah. Mana lebih besar suami dengan Allah? Tengok baginda Rasulullah duduk dalam gua Hira. Berdoakanlah ya Rasulullah, gua Sur. Berdoa ya Rasulullah, musuh dah depan pintu Rasulullah. Rasulullah tak berdoa. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, datangnya ayat. Jangan kau takut dan jangan kau gentar ya Muhammad. Sesungguhnya engkau beserta aku, Allah Taala. Tentera di hadapan sana beserta keris lembing. Mana besar dengan kau beserta aku? Tentera yang beribu, mana besar dengan aku yang satu? Bermaknanya kita jangan takut, jangan bergantung harap selain pada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Jangan bergantung kepada anak, jangan bergantung kepada anak. Anak belum tentu boleh jaga kita. Anak belum tentu boleh jaga kita. Tak usah bergantung. Dia bagi duit, Alhamdulillah. Tak bagi, sudah. Nak balik hari raya, balik tak nak, sudah. Aku hanya ada Allah. Nak balik hari raya, balik. Nak bagi duit, bagi, tak bagi, sudah. Aku ada Allah. Ini kita bergantung kepada Allah. Mari Allahus Samad, mari kita bergantung kepada hanya Allah. Hebat tak bergantung kepada Allah? Kamu datang nak bergaduh dengan aku, bawa 100 orang, biar aku satu beserta Allah. Mana lebih hebat? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut dan jangan kau gentar, sesungguhnya engkau beserta aku. Harimau datang nak buka mulut, buka makan kita. Sini tak ada harimau kan? Di Jeli, Kelantan sana, dia tak tahu tengok bocah surat khabar. Kena makan. Kalau kita jumpa harimau, buat apa nak takut pada harimau? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak biarpun sezarah, jika tidak izin Allah. Kenapa nak takut pada mulut harimau? Kita boleh holo ya kepala kita masuk mulut harimau. Tidak akan bergerak biarpun sezarah, jika tidak izin Allah. Ini makna Allahus Samad. Aku tidak bergantung mati aku dengan gigitan harimau. Aku bergantung mati aku kepada Allah Taala. Orang datang nak tembak, aku boleh buka dada aku, tembaklah. Bukan peluru yang boleh membunuh aku. Yang membunuh aku itu Allah Taala. Aku tak bergantung pada peluru, aku bergantung kepada Allah. Ini hebatnya. Kalau mati-matilah. Ini hebatnya. Orang nak bergaduh pun, aku ada Allah. Mana besar musuh dengan Allah? Mana besar? Ini hebatnya surah Al-Ikhlas. Ingat, tak usah bergantung harap kita orang tua kepada anak-anak. Tak usah. Ya, anak-anak belum tentu dijagakan kita. Kita boleh ingat anak. Kerana sebab apa kita boleh ingat anak? Kerana anak pernah kita jaga. Ada tak anak pernah jaga kita? Pernah tidak anak jaga kita? Makanya dia tak ingat kepada kita. Sebab dia tak pernah jaga kita. Betul tidak? Jadi jangan harap kasih sayang anak. Mari kita harap kasih sayang Allah. Ada suami pun macam tu juga.
Bila cerai kita, dengan duit yang tak ada, dengan rumah tangganya, duit tak ada, suami tak ada, dengan miskinnya, mari kita bergantung pada Allah. Kan Allah ada. Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, insya-Allah Dia permudahkan rezeki kita. Ya, baik ini. Jadi tak usah bergantung pada yang lain. Mari kita bergantung pada Allah. Ini maksud apa? Allahu Madu la. Apa arti lam yalid? Tidak diperanakkan. Ya Allah, sahabat. Ini sahabat saya di Kuala Lumpur. Mai kita meraih hidup sini, ada kosong lagi mai. Ya. Ambil angin ya. Baik. Lam yalid, Allah tidak diperanakkan. Siapa yang tak tahu Allah tu tak ada mak, tak ada pak? Semua orang tahu. Sekadar nak tahu beranak, diperanakkan itu asal ceritalah. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak. Mu nak cerita ke benda tu? Orang pondan pun tak beranak. Mu perempuan kalau manda tak beranak. Ini kan pula Allah nak cerita beranak lah, diperanakkan lah. Itu semua. Ini yang ayat 2 ni, lam yalid wa lam yulad, itu yang banyak orang sangkut. Dia ingatkan Allah ni beranak daripada punggung lah, daripada mak bapak tok nenek lah. Betul tak? Macam ni nak faham. Lam yalid, Allah tidak diperanakkan, artinya apa? Allah tak ada mak bapak. Allah tidak ada keturunan. Apa artinya? Lam yalid artinya Allah tidak ada yang terdahulu daripada Allah. Ini yang tidak diperanakkan. Ini kita diperanakkan. Macamlah Allah tu ada anak cucu cicit. Ini yang orang tak faham. Arti Allah tidak diperanakkan artinya dia tidak ada Allah sebelum Allah. Tak ada yang lain sebelum aku. Ini maksudnya. Bermakna wal awalu tu siapa? Allah. Tak ada dah. Yang mula-mula tu Allah. Belum mula bergerak, aku dah mula dah. Belum mula melihat, aku mula dah. Belum mula kau beranak, aku beranak dah. Belum mula kau berbini, aku berbini dah. Belum mula kau mati, aku mati dah. Ini dia katakan yang tidak ada dahulu daripada Allah. Tidak ada yang mendahului daripada Allah. Sebelum kau berdiri, aku dulu. Ini artinya lam yalid. Allah tidak diperanakkan. Maknanya Allah itu terdahulu daripada sekaliannya. Sebelum kau kahwin dia, aku terdahulu. Sebelum kau beranak, aku terdahulu. Sebelum kau buat, aku terdahulu. Sebelum kau solat, aku terdahulu. Ini artinya Allah tidak beranak, mana Allah tak ada tok nenek. Kita dah faham ada keturunan mak bapak. Tidak. Tidak ada sesuatu sebelum aku. Akulah yang terdahulu. Sebelum kau sebut, aku dulu. Yang buka mulutmu yang sebut. Sebelum kau melangkah, aku dulu. Aku dulu yang mencipta langkahmu. Betul tidak? Ustaz? Betul kan? Sebelummu melangkah, aku dulu yang buat melangkahmu. Ini artinya Allah tidak diperanakkan. Artinya tidak ada sesuatu mendahului aku. Betul tidak? Kena yakin itu. Sebelum aksiden, siapa aksiden dulu? Aku yang dulu buat itu. Kamu jangan tengok buta matamu ni. Ni lesen kau PO ni. Lesen kau PO kawan tu 60 tahun lesen. Tak pernah aksiden. Ni baru pertama kali lesen kau PO. Kalau orang tidak nampak Allah yang terdahulu. Walam yulad, apa artinya? Allah tidak beranak. Itu sajakah yang kita tahu? Memang Allah tak ada laki, Allah tak ada bini, Allah bukan jantan, Allah bukan betina. Mana mungkin boleh beranak? Apa arti Allah tidak beranak? Bermaknanya tidak ada apa pun sesudah aku. Tidak ada apa-apa pun sesudah aku. Kan ada cucu cicit ni, kan ada keturunan dia. Artinya tidak ada apa sebelum aku, tidak ada apa sesudah aku. Artinya wal awalu wal akhiri siapa? Aku itu.
Sebelum mu melangkah, aku melangkah dah. Kamu melangkah pun, aku itu. Awal pun aku, akhir pun aku. Ini janji Allah cerai, maka cerailah di dunia. Janji Allah dapat kereta baru, dapat kereta barulah di dunia. Janji Allah sakit, sakitlah engkau. Janji boleh pergi hajilah. Mana awal pun aku, akhir yang pergi haji itu bukan mu itu. Akhir yang mendirikan sembahyang bukan mu yang mendirikan sembahyang. Awal pun aku, akhir pun aku. Mu tak ada. Ini mu tak ada. Yang nombor 4-nya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu jangan umpamakan aku dengan seumpama. Kamu jangan sebut selain pada nama aku. Kamu jangan dengar selain pada suara aku. Kamu jangan nampak selain pada aku, Allah. Jangan umpamakan aku dengan seumpama. Katakanlah ahad, 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 ahad. Itu bila bin Rabah masa dia nak kena itu, dia tak kata Allah. Dia tak kata hu, dia tak kata hak. Dia kata apa? Ahad, 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 ahad. Artinya apa ahad? Artinya meliputi segala-galanya Allah. Segala-galanya Allah. Segala-galanya Allah itu artinya ahad, ahad, ahad. Apa lagi? Walam yakun, jangan kamu umpamakan aku dengan seumpama. Apa arti? Jangan kamu umpamakan aku dengan seumpama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya kamu jangan menduakan aku. Kamu jangan sebut selain pada aku. Kamu jangan buat selain pada aku. Kamu jangan pandang selain pada aku. Melainkan jangan umpamakan aku dengan seumpama. Allah itu Allah lah, Allah lah, Allah, 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 Allah. Apa lagi? Itu saja. Orang siapa percaya yang 4 ini, habis seumpama 6,666 ayat itu terkandung. Boleh? Ini surah Al-Ikhlas. Artinya kita betul-betul ikhlas. Ada sebut Al-Ikhlas dah itu. Kenapa yang nama surah Al-Ikhlas? Tak ada sebut ikhlas, betul tak? Artinya daripada Allah kepada Allah. Yang awal Allah, yang akhir Allah, barulah dikatakan ikhlas. Nah, ikhlas sembahyang, jangan katakan berdiri itu kita. Kalau kita bagi kepada Allah, bermaknanya aku wujud, Allah wujud, aku kuasa, Allah kuasa, tidak ikhlas. Ini terjemahan surah Al-Ikhlas. Hebat tidak? Seluruh Al-Quran itu terkandung dalam surah Al-Ikhlas. 6,666 terkandung dalam. Apa lagi nak cari? Tak usah harap kepada yang lain, mereka harap kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Yang dulu pun engkau ya Allah. Yang zahir terkemudian pun engkau lah ya Allah. Aku tak nampak dah manusia tipu aku. Aku tak nampak yang kau langgar aku aksiden. Tidak. Melainkan aku nampak tidak ada umpama dengan seumpama malaikat Allah, 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 Allah meliputi segalanya mawjud. Nak kata apa lagi? Habis. Habislah ilmunya, cikgu mati dah. Zat Allah. Baik. Dengar baik-baik. Perhati mengaji ni biar sampai putus. Sifat Allah sama tak dengan sifat makhluk? Jawab. Sama tidak? Saya tanya ni. Sifat Allah dengan sifat makhluk sama ke tidak? Cuba jawab kuat. Sifat Allah dengan sifat makhluk sama tidak? Tidak. Betul tidak? Baik. Pasti kerana Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan dari apa yang baharu. Apa yang kita kenangkan bukan Allah. Apa yang kita bayangkan bukan Allah, dia bersalahan. Baik. Makhluk dengan Allah tak sama bukan? Baik. Zatnya gula itu manis. Betul tidak? Zatnya garam itu masin. Betul tidak? Gula ada zat tidak? Zat. Gula ada zat tidak? Zat gula itu manisnya. Garam ada zat tidak? Zat garam itu masinnya.
makhluk ada zat. Apabila makhluk